Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Misteri jam 12. Selamat pagi kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Saya akan bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Dan ini kisah yang saya ingin sempurnakan, yang dikirimkan ke alamat djkc897@gmail.com. Ya, djkc897@gmail.com. Peristiwa yang ingin saya bacakan ini adalah seorang pendengar katanya. Beliau secara paksa, secara tidak rela, telah pun mewarisi saka yang diturunkan daripada arwah neneknya. Jadi beginilah kisah yang ingin disampaikan oleh pendengar kita, yang hanya ingin dikenali sebagai Ain sahaja. Kisah saka yang diturunkan secara paksa kepada Ain. Kita mulakan untuk kisah pada tengah malam ini. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Ria 897. Juga kepada Casey yang sedang membacakan kiriman saya ini. Terutama sekali ingin saya mengucapkan jutaan terima kasih kerana memilih untuk ketengahkan pengalaman saya yang tidak seberapa ini, kata Ain. Peristiwa ini berkenaan dengan saka yang diturunkan kepada saya secara paksa. Ketika saka ni nak diturunkan kepada saya, malah makcik, pakcik termasuklah ibu saya tahu tentang kejadian ini. Saya tidak mempunyai bapa, ibu saya adalah seorang ibu tunggal, berpisah kerana jodoh tidak berpanjangan. Jadi, kata Ain, beberapa kali makcik, pakcik termasuk ibu saya telah pun persiapkan diri saya, persiapkan secara mental. Katanya, Nini akan beri kau hadiah, kau kena ambil. Hadiah ni baik untuk engkau, Ain, kata mereka semua. Tapi seringkali saya tidak pernah pun ingin terima hadiah tersebut dengan hati yang terbuka. Pada mulanya, saya tidak tahu sebenarnya apakah hadiah yang dimaksudkan. Tapi lama-kelamaan saya pelajari sesuatu, hadiah yang bakal ditinggalkan oleh arwah nenek saya sebenarnya adalah saka yang beliau sendiri sudah pun pelihara daripada ibu kepada nenek saya, diturunkan sampailah kepada saya. Saya adalah generasi keluarga kami, generasi yang keempat, Casey. Pendengar Ria 897, bila tiba harinya, dalam keadaan nenek sedang nazak di dalam bilik, saya ni datang dengan ibu saya masuk dalam. Mula orang bercakap, Kisi, bayangkan. Bila Ain kata beliau jejakkan kakinya dalam rumah neneknya, tiba-tiba orang mula bercakap antara satu sama lain. Kisi, depan pintu rumah makcik saya, di mana nenek saya tinggal dengan makcik, dah dengar, Kisi. Dengar dengan jelas sangat-sangat.
Pendengar Ria 897. Ain beritahu dengar suara nenek sedang mengerang di dalam bilik. Tiba-tiba keluar makcik saya. Ain, cepat, sini cepat. Saya berbelah bagi, Casey. Berbelah bagi. Tak tahu nak buat apa. Sedangkan ibu saya pun galakkan untuk saya mengambil ilmu saka yang diturunkan oleh arwah nenek saya. Ain, pergi cepat. Terpaksa Casey setiap langkah berdegap-degup jantung. Jadi apa yang berlaku sampai dalam bilik arwah nenek pada waktu itu, saya pun pergi kepada makcik. Makcik kata, Ain, pergi dekat nenek, pegang tangan nenek. Saya macam tak nak tau. Ain, tak boleh macam ni tau. Kena hormati orang tua. Pergi pegang. Saya berjalan ke depan, berjalan selangkah, padahal bila nak pergi katil nenek hanya dalam beberapa saat boleh sampai. Selangkah saya berhenti. Selangkah saya berhenti. Sampai depan saya tengok, renung ke arah nenek saya. Mulutnya berbuih-buih, suara semakin lantang kedengaran, menjerit-jerit Casey. Kemudian saya angkat tangan nenek, saya pegang. Kata makcik saya, okey, sekarang kau ikut aku cakap apa Aku terima engkau sebagai tuan barumu. Lepaskan yang lama, datanglah kepadaku. Apa cik? Ikut aku cakap. Aku terima engkau sebagai tuan barumu. Lepaskan yang lama, datanglah kepadaku. Saya terdiam lagi. Ain, jangan macam ni Ain. Engkaulah yang terpilih. Cepat Ain, cepat. Aku terima kau sebagai tuan barumu. Tinggalkanlah yang lama. Datanglah kepadaku. Pendengar Ria 897. Kata Ain. Apabila saya berkata demikian, nenek saya terus menjerit sambil dia bangun dari katil. Bayangkan nenek Ain tadi bila dia sampai terbaring di atas katil. Mungkin beliau tak katakan, tapi saya rasa mungkin tak bermaya untuk bangun. Selepas Ain sebutkan ayat berikut yang telah pun diberikan oleh makciknya, nenek yang terbaring dalam keadaan nazak tu tiba-tiba terbangun dalam keadaan duduk, mengerang panjang. Dan Ain kata, saya dapat rasakan macam ada satu ditusuk jarum kecil pada tangan saya. Tapi hanya untuk seketika dapat saya rasakan sakitnya. Seperti ada sesuatu yang mengalir masuk ke dalam tubuh badan saya. Pendengar Ria 897, Ain katakan selepas nenek terpekik mengerang kuat, dia baring balik. Saya perlahan-lahan baringkan nenek. Nenek masih lagi bernafas, masih lagi membuat suara, tapi lebih eloklah kali ini. Kemudian saya pun keluar. Mereka uruskan nenek. Tahu-tahu keluar katanya nenek dah pun meninggal dunia. Casey, waktu itu saya sebenarnya tak tahu apakah yang dimaksudkan dengan saka. Selalunya kalau saya dengar orang kata hantu, pengalaman seperti kisah-kisah Pontianak, pocong dan sebagainya. Tapi kali ini saka, Casey. Apa benda ni saka? Bila saya dah terima, saya dah duduk luar, tak ada apa-apa pun, tengok okey je. Pendengar Misteri Jam 12. Ia mula tak okey apabila saya tidak melakukan apa yang disuruh saya lakukan. Setelah pada malam itu, makcik-makcik dengan pakcik-pakcik adalah beberapa di antara mereka berjumpa dengan saya dan katakan, Ain, bagus, kau adalah pewaris saka datuk nenek moyang. Kau telah pun dipilih. Bagus sangat-sangat. Aku suka. Ibu saya pun tersenyum. Kemudian dia kata, nanti kau jangan lupa, setiap Jumaat terakhir pada setiap bulan untuk 4 bulan berturut-turut. Jumaat terakhir. Jadi 4 kali Setiap kali, bukan Jumaat tapi malam Jumaat yang terakhir,
Ya hari Khamis malam Jumaat yang terakhir, katanya makcik, engkau kena mandi air bunga. Kena ambil 7 macam jenis bunga, kemudian kelopak bunga tu kau petik dari bunga tu, letak dalam air, dan kau kena mandi setiap hari Khamis malam Jumaat bermula antara 12.30 malam sampai jam 3 pagi. Antara waktu itulah boleh mandi. Mandi. Lepas mandi, tunggu lagi. Hari Jumaat terakhir setiap bulan selama 4 bulan engkau berbuat demikian. Barulah akan kau rasa senang dan tenang. Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan pendengar dia. Anda bayangkan. Saya pada mulanya malam Jumaat yang pertama saya buat 7 macam bunga ibu saya yang carikan. Saya tak kuasa. Ibu saya yang ingatkan saya, Ain ingat malam ni 12.30 malam sampai 3 pagi kau kena mandi air bunga Ain Saya angguk kepala dan ibu saya yang bantu saya. Pada suatu hari, saya malas nak bangun. Saya kata pada ibu saya, nanti ibu tak payah kejut lah, biar saya bangun sendiri. Kau kena bangun tau Ain, katanya. Kau kena bangun tau Ain, kata ibu saya pada saya. Yalah bu, saya bangun, tapi saya tak bangun Casey. Saya konon-konon bangun, pergi tandas, buka air, dan saya tinggalkan kelopak-kelopak bunga dekat atas lantai tu, lantai tandas. Konon-konon tunjukkan macam saya ni mandi bunga antara jam 12.30 malam sampai pukul 3 pagi. Masuk bilik, tidur. Besok ibu nampak, ibu diam. Begitu dengan hari Khamis malam Jumaat yang ketiga, dan bila hari Khamis malam Jumaat yang keempat lah Casey. Apabila saya berada dalam rumah seorang diri, ibu dengan ayah saya tidak bersama dengan saya rasakan macam ada seorang perempuan tinggi lampai, kurus, rambutnya panjang sampai ke lantai Casey. Berdiri dalam keadaan membongkok sedikit, sebabnya terlampau tinggi jadi dia terpaksa membongkok sedikit, berjalan menuju ke arah saya dan katakan, "Kenapa kau tak mandi bunga?" Pendengar Ria 897. Saya rasa takut sangat-sangat. Dipendekkan cerita, kata Ain, akhirnya saya ikutlah apa jua kata makcik dengan ibu saya. Saya dah tak ada pilihan untuk membantah, sebabnya semua keluarga saudara mara sokong. Saya ikut. Sampai ke saat ini, saya masih ada saka dalam badan saya. Saya tak boleh masuk masjid. Pernah sekali nak masuk masjid, tengah berjalan, tiba-tiba Casey, kaki saya sebelah kiri seperti ada orang tendang, sampaikan ia menjadi begitu lemah untuk saya bergerak. Selepas kejadian itu, saya pulang sebab kaki saya sakit. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Itu kisah dari Ain yang agak panjang, tapi saya dapat ringkaskan lah. Mungkin ada beberapa hal yang beliau ceritakan tak dapat saya ketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Terima kasih pada anda semua yang sudi bersama dengan saya setiap malam dalam rancangan ini. Kiriman selanjutnya yang saya terima, ini adalah satu peristiwa yang berlaku di tempat tugas. Saya bertugas dengan sebuah syarikat kecil. Dalam pejabat saya cuma ada 5 orang, termasuklah bos. Saya seorang lelaki. Jadi 4 pekerja seorang bos. Tak ramai Casey. Memang kecil pejabat syarikat saya. Apa yang berlaku ni, pengalaman yang saya nak ceritakan yang berlaku di pejabat saya Casey. Begini kisahnya. Kita teruskan kisah ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Misteri Jam 12.
Kiriman berikut ini adalah kiriman daripada seorang pendengar yang namanya sama sekali jangan disebutkan, kata beliau, sebab saya masih lagi bertugas dengan syarikat ini dan saya tak naklah memburuk-burukkan. Cuma saya nak kongsi pengalaman saya di syarikat ini. Syarikat kecil yang saya bertugas milik orang Melayu kita, milik orang Islam kita. Apa yang berlaku bila saya bertugas ni, ada kalanya kita terpaksa bertugas di luar jangka waktu tugasan kita. Overtime. Nak-nak bila waktu-waktu sibuk. Kadang-kala dua orang akan berada di pejabat, saya dan seorang teman. Kadang-kala keempat-empat kita akan berada. Bos biasalah, cukup time balik. Melainkan kalau ada betul-betul kecemasan dan memerlukan bantuan dia juga akan berada di pejabat bersama dengan kami. Pada malam yang disebutkan, teman-teman saya yang lain semua sudah kepenatan. Dan saya pun sebenarnya dah kepenatan oleh kerana esok saya tak boleh datang ke tempat tugas. Ada urusan keluarga, saya ambil cuti. Jadi, saya terpaksa habiskan kerja saya pada malam tu juga. Bila semua dah pulang, saya berada di pejabat seorang diri. Untuk pengetahuan semua yang sedang mendengar, pejabat saya ni terletak di bangunan shop houses. Bangunan 2 tingkat shop houses. Sebelah bawah kedai milik orang lain. Jadi kalau nak ke pejabat saya kena naik tangga sebelah tepi. Di sebelah atas itulah adalah syarikat, pejabat, kantor, office syarikat yang saya bertugas. Malam tu semua dah balik. Saya seorang saja dalam pejabat seorang diri. Kesi dalam pejabat tu ada tandas. Tandas yang digunakan oleh kita semua, termasuklah bos saya. Jadi begini kisah yang beliau ceritakan. Bila saya duduk di pejabat seorang diri, nak habiskan kerja saya secepat mungkin, waktu tu dah pun masuk 11 lebih malam kisi. Saya target nak habiskan kerja saya pukul 12.30 malam. Tapi bila tengok keadaan ni, memang takkan habis kerja saya, terpaksa tambah lagi. Jadi pendengar Ria 897, apabila saya berada dekat kawasan pejabat ni tengah duduk, tiba-tiba tandas bunyi tau, macam orang gerakkan barang, jatuhkan barang. Dan saya pun terhenti seketika dengan tugasan saya. Saya menjenguk dekat tandas. Ternyata tidak nampak sesiapa pun. Kemudian sekali lagi saya dengar bunyi kerung. Apa ni? Pendengar Misteri Jam 12. Saya pun bersuara. Siapa tu? Kata saya dengan nada yang tegas. Tapi tidak ada sesiapa yang menjawab pertanyaan saya. Akhirnya, kata beliau, saya bangun dari tempat duduk dan pergi ke tandas. Alangkah terperanjatnya kisi. Dalam tandas di tempat kami bertugas, ada satu tong sampah khas. Tong sampah ini adalah untuk membuang lampin wanita. Tong sampah tu terbalik. Habis terkeluar lampin-lampin di kawasan tandas yang saya berada di hadapannya. Nampak ke si seperti ada orang sengaja terbalikkan dan keluarkan lampin-lampin yang tidak bersih. Casey, bila saya berdiri, tahu-tahu meremang bulu rumah apabila saya fikirkan apa sebenarnya yang saya sedang lihat. Adakah ia berkaitan dengan gangguan misteri? Saya tak pasti. Tapi Casey, saya pun ambil plastik bag, gunakan sebagai glove tangan. Perlahan-lahan satu persatu saya angkat masuk balik dalam tong sampah tu, tutup balik, buang plastik, cuci tangan bersih-bersih. Saya duduk balik dekat meja saya untuk habiskan kerja. Pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan
Tiba-tiba dari mana saya duduk, saya nampak Casey ada orang menjenguk daripada celah pintu tu, jenguk tengok saya dan tenung dan renung ke arah saya. Saya pada mulanya perasan macam ada orang tengok. Bila saya mendongakkan kepala, tak nampak sesiapa pun. Tapi kali kedua saya mendongak, alangkah terperanjatnya, ternampak seperti wajah seseorang bersembunyi di sebalik tembok tandas, sedang memerhatikan saya yang sedang berada di pejabat saya. Pendengar Misteri Jam 12, malam tu saya tak dapat habiskan tugas saya. Saya terpaksa bawa tugas saya balik ke rumah untuk habiskan di rumah. Alhamdulillah Casey, gangguannya hanya setakat itu sahaja. Teman saya juga pernah ceritakan pada saya, selepas saya kembali ke tempat tugas, saya ceritakan gangguan yang saya alami. Katanya sama juga pernah mengalami benda yang serupa bila duduk seorang diri di pejabat, dengar macam ada orang di tandas. Bila datang, ternampak lampin sampah wanita tu terbalik macam ada orang tolak dengan sengajanya, Casey. Terima kasih dan juga selamat tengah malam untuk Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MG12 hanya satu hiburan. Misteri Jam 12.
Baik saudara, terima kasih kepada yang sudi bersama dengan saya dalam MJ12. Sekiranya kalau ingin berkongsi pengalaman, silalah ke udara untuk berkongsi. Kalau tidak, nanti ramai yang menanti. Dan awal tadi berkesempatan untuk saya membaca satu lagi kisah. Yang ini kiriman daripada Syafiqah. Kata beliau di sini pernah menemani ibu beliau pergi berubat. Dan itu kali terakhir sebenarnya saya menemani ibu saya. Saya ni Casey bukanlah nak cakap senang nampak, tapi kadangkala saya pernah ternampak dan membuat saya takut sangat-sangat. Saya menemani ibu saya kerana saya memang sayangkan ibu saya dan kasihankan ibu saya. Bila sampai di rumah tukang ubat, saya nak masuk ke dalam rumah tu, tapi dengan hati yang perasaan yang takut. Sampai sahaja dalam rumah tukang ubat, saya jadi tak tentu arah, katanya Syafiqah dalam rancangan MJ12. Casey bayangkanlah, duduk saja dalam rumah tu, dekat ruang tamu rumah tu dah lah gelap, tingkap semua ditutup. Lampu dalam rumah tu harap-harap lampu yang sama sahaja yang terletak di tepi meja makan. Yang lain semua gelap, dapurnya gelap. Dan kemudian yang buka pintu adalah seorang pakcik. Pakcik ni jemput ibu masuk ke dalam. Katanya nanti kejap lagi dia keluar. Saya ni duduk dekat sofa dan saya terpandang. Di ruang tamu, sofa di hadapan saya, ada seorang wanita tua. Wanita tua, saya rasa mungkin seusia sebaya dengan pakcik tukang ubat. Mungkin wanita ni adalah isteri kepada pakcik tukang ubat. Saya pun duduk, setiap kali duduk saya akan tengok dia. Setiap kali duduk tengok dia. Bukan apa Casey, dia duduk depan saya, depan ibu saya. Kemudian mulutnya terngangah, lidah terjelik keluar, air liur menitis-nitis jatuh. Seram Casey. Sambil tu dia membuat suara orang tengah bernafas macam tu lah. Saya pun pandang bawah. Saya tanya, "Ibu, lagi lama tak bu kat sini?" Tanya saya pada ibu. Ibu saya tidak tahu yang saya boleh nampak-nampak. Dan ibu saya mungkin tahulah yang depan dia ada makcik ni yang agak menyeramkan. Tapi saya tengok ibu saya ni cool, macam tak ada apa-apa gitu. Duduk diam, tunggu pakcik tu keluar. Selang beberapa minit, pakcik ini pun yang nak mengubatkan ibu saya keluar daripada bilik tidurnya. Dia keluar, dia bawa sebotol air, kemudian ada bahan yang lain yang saya tak tahu apa yang dia berikan, kata Syafiqah. Kemudian pakcik ni arahkan ibu saya. Kata, "Ini air saya dah jampikan. Awak minumlah. Kemudian jangan lupa sapu dekat muka sebelum tidur setiap hari. Ya, ambil ni dan ini barang yang dipesan." Tak tahulah Casey bila ibu saya pernah datang, tapi setakat datang sana untuk ambil barang-barang, termasuklah air. Kemudian saya masih terpandang-pandang lagi dekat depan tempat duduk sofa di depan saya. Dan saya perasan pakcik yang nak tolong ubatkan ibu saya beberapa kali tengok saya, macam saya sedang tengok sesuatu. Kemudian dia tengok saya, dia senyum. Dia kata, "Kenapa? Takut ke?" "Tak ada apa-apalah. Ibu datang untuk berubat." Ya. Saya senyum dekat dia sambil mengangguk-ngangguk kepala saya. Saya diam lagi. Tengok depan ibu saya, makcik ni makin lama makin menakutkan saya, Casey. Kemudian nak balik ni, ibu saya suruh salam pakcik. Saya pun salam lah. Uluh tangan, saya cium tangan pakcik, sambil pakcik ni bongkok ke bawah ke arah saya, berbisik dekat telinga saya, "Jangan takut, itu isteri pakcik. Dialah yang tolong ibu untuk berubat." Casey, apabila saya tengok air yang ada di tangan pakcik tu, yang telah pun diserahkan kepada ibu saya tadi, saya teringat tahu air liur makcik yang duduk depan yang menitis-nitis. Adakah itu air liur yang dikumpul? Saya tak tahu Casey. Macam mana ni sekarang aku nak halang ibu aku? Kemudian bila sampai depan pintu, ibu saya tanya, "Abang seorang ke tinggal dalam rumah ni?" Kata ibu saya. "Saya seorang. Isteri saya dah meninggal." Ya Allah Casey, terus saya toleh belakang, tengok tempat duduk sofa di depan kami. Makcik yang tadi duduk dengan mulut tenganga tiba-tiba hilang entah ke mana Casey.
Ya Allah. Saya tidak ada pilihan. Balik saja rumah. Ibu saya pun mandi, bersihkan diri. Malam tu ibu nak gunakan air. Ibu tengah mandi, saya angkat air botol tu, saya tuang habis botol tu, kemudian saya bersihkan botol tu, kemudian saya isi air panas putih, saya taruh balik. Keluar dari tandas, ibu pun kata, "Fika, ambilkan ambilkan ibu botol tadi tu." Saya ambil dengan cawan, tuang, ibu minum kesi. Sikit dia minum. Tak pun penuh cawan, sikit. Kemudian malam tu sebelum nak tidur dia panggil lagi, "Fika, ambilkan ibu botol tu." Ambil lagi sapu dekat muka. Padahal dia tak tahu, air botol yang asli saya dah buang. Saya tukar dengan air panas putih. Saya tak tahulah apa yang berlaku. Sebabnya hal ini baru berlaku. Botol tu pun masih ada air lagi. Itulah pengalamannya. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Itu kisah dari Syafika yang berkongsi pengalaman. Anda bayangkan dia duduk nampak seorang makcik dan dia rasakan itu mungkin isteri kepada tukang ubat yang nak mengubati ibunya. Dan apabila beliau tengok dan pandang makcik ni agak seram sedikit, seperti yang digambarkan tadi ini, sedang duduk di sofa di hadapan mereka. Mulut ternganga, lidah terjeli, air liur melilih, menitis-nitis dan keadaannya menyeramkan lah. Cara dia bernafas menakutkan. Jadi ingatkan ibunya pun nampak, tapi hairan kenapa ibu macam cool Akhirnya dia kata, "Jangan takut, itu isteri pakcik." Pakcik pun tak cakap isteri dia dah meninggal ke belum. Cuma dia bisik pada Syafika, "Jangan takut, itu isteri pakcik." Syafika pun okeylah, rasa tenang Yang dia nampak tu orang. Okey. Nak keluar? "Bang, tinggal sini seorang ke?" "Aha, saya tinggal seorang. Isteri saya dah meninggal." Itu Syafika pusing. Makcik yang dia nampak, yang tengah duduk di sofa tengah chill hilang entah ke mana. Syafika, kalau kisah anda ni benar, syabas, anda seorang yang berani. Tak semua mempunyai keberanian macam anda. Dan syabas juga anda berani menegakkan kebenaran dan tak naklah mengeruhkan keadaan, tak naklah sampai bergaduh marah dengan ibu. Anda buang air itu yang anda rasa mungkin tak betul, cara perubatan ibu, anda buang air itu, tukar pada yang baru di mana ibu anda pun tak tahu. Apa kata anda dengan kisah dan juga keberanian Syafika, adik Syafika kita? Kita akan kembali bersama anda dalam rancangan MJ12 dan saya harap kalau yang nak telefon saya, bukan saya tak nak dengar kisah anda off air, saya nak dengar kisah tapi on air. Boleh berkongsi kisah pengalaman anda. Kita berehat seketika. Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya Casey dalam rancangan MJ12 Ria 897 FM. Malam ini Edi tak dapat bersama dengan saya. Beliau kurang sihat. Kalau minggu lepas saya kurang sihat, malam ni Edi pula yang kurang sihat dan beliau telah pun minta izin lah untuk balik awal untuk berehat. Jadi dah pulang pun. Semoga Edi selamat sampai ke destinasi dan juga memandu dengan berhati-hati lah. Awal tadi dia sebelum dia balik tu dia rehat sekejap, rehatkan matanya kerana katanya terlampau penat dan juga memang kurang sihat. Jadi pergilah ke Facebook Edi dan ucapkan dia semoga cepat sembuh lah. Kalau tidak nanti baru ingat nak merancang lah untuk MJ12 luar konti ke belum lagi. Baik, ramai yang suka dengan MJ12 luar konti. Saya terima kiriman-kiriman private message. Ada juga yang jumpa saya di luar, katanya wah, dah lama tak dengar MJ12 yang melakukan MJ12 luar konti. Dan kata pendengar-pendengar suka dengan Edi lah, yang katanya berani dan cuba sesuatu yang dah lama tidak diketengahkan. Dan bila lihat gambar-gambar, ada yang menceritakan pada saya gambar-gambar yang dimuat naikkan, punyalah seram tempat itu. Dan ada juga yang sampaikan berkongsi dengan saya, selepas Edi ke sana, mereka terpanggil untuk kunjungi tempat yang Edi pergi, tapi tak jumpa tempat exercise corner ataupun fitness corner yang disebutkan dalam MJ12 pada minggu lepas. Baik, terima kasih pada anda yang suka dan sudi mendengar rancangan MJ12 setiap hari. Pendengar dari Singapura, dari Malaysia, Indonesia, di mana sahaja anda berada, sudi mendengar rancangan Misteri Jam 12. Dan anda bayangkan kisah-kisah, pelbagai kisah yang diceritakan pada malam ini. Tadi Syafika berkongsi, ada kata Casey, Syafika adalah seorang anak yang baik. Dia tahu erti yang baik dan yang tidak, dan dia tahu mana yang bagus untuk ibunya, walaupun dia tidak mempunyai kuasa untuk menghalang ibu supaya jangan jumpa dengan Tok Bomo, tapi dia mempunyai akal bagaimana agaknya nak menangani masalah yang dihadapi oleh ibunya dengan berbuat demikian tadi. Terima kasih. Muhammad Ashraf kata anak yang baik. Yang ini kiriman daripada teman kita. Yang ini daripada Kak Lina, kata Casey, Syafika tadi, wah, kakak memang tabik spring lah dengan kekuatan yang dimiliki oleh adik tadi. Berapa usianya? Saya tidak pasti berapa usianya, tetapi saya rasa mungkin dalam lingkungan usia sekolah menengah lah. Dan kata kakak kita lagi ni, tak ramai orang mempunyai keberanian seperti adik kita tadi, syabas, dan bagus sekali kerana ingin menegakkan kebenaran. Ingatlah, kalau ingin kita minta bantuan, mintalah daripada Maha Pencipta, bukan daripada orang lain. Sebabnya orang lain akan membantu kita, tapi dengan cara yang terkeluar dari akidah. Baik, kiriman-kiriman anda akan saya sempurnakan. Dan terima kasih sekali lagi yang ada di Facebook Casey, yang ada di Facebook Ria 897. Saya cuba simak kalau ada mungkin pendapat pandangan tentang kisah Syafika awal tadi untuk Misteri Jam 12. Baik, kiriman-kiriman selanjutnya akan saya tunaikan. Ini sebelum saya jawab panggilan, kiriman daripada seorang mana tadi kisahnya? Sekejap di mana? Ini dia. Ini pengalaman seorang jururawat yang bertugas bukan di Singapura. Kisah ini berlaku di sebuah hospital Tun. Tak nak sebut lah. Kiriman daripada seorang pendengar bertugas sebagai seorang jururawat. Ini kisah berlaku di seberang tambak di Malaysia khususnya. Apakah pengalamannya? Kita dengar sekarang dalam rancangan Misteri Jam 12. Misteri Jam 12 malam. Misteri Jam 12. Misteri Jam
Selamat tengah malam, Casey. Dan juga pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Azhar. Saya adalah seorang pendengar Misteri Jam 12 berasal dari Malaysia. Saya bertugas penuh masa sebagai seorang jururawat di salah sebuah hospital di Malaysia. Walaupun di sini disebutkan nama hospital, saya terpaksa rahsiakan nama hospital yang diketengahkan dalam rancangan ini. Peristiwa yang saya ingin kongsi dalam rancangan Misteri Jam 12 berlaku beberapa kali dan dah pun lalilah pada saya dan pada jururawat-jururawat yang lain. Kes hospital ni dah lama. Dan pengalaman saya ni adalah setiap kali bila kita menaiki lift, nak turun ke bawah, naik ke atas, pergi ke ward, kadangkala akan kita diganggu oleh suara yang ada di dalam lift. Nanti bila kita masuk lift, kita nak tekan tingkat kita. Selepas kita tekan, misal kata tekan tingkat 3, nanti di belakang keluar suara tingkat 2. Kita akan rasa terperanjat, akan toleh belakang. Sememangnya tidak ada sesiapa pun dalam lift dengan kita. Hal ini berlaku pada saya beberapa kali. Bukanlah setiap kali naik lift, setiap kali kena ganggu, bukan. Tapi ada beberapa kali akan terkena gangguan yang sama. Nanti dengar suara orang tingkat 3, tingkat 2. Jururawat yang lama dah lali dengan kejadian yang agak misteri ini. Tapi yang baru-barulah, kalau datang mungkin akan rasa terkejut. Ada juga pengunjung lah, ahli keluarga yang terkena gangguan. Tapi selalunya gangguan ini hanya akan berlaku kalau anda seorang diri dalam lift. Kalau datang ramai-ramai dengan keluarga, takkan kena. Saya pernah sekali tu ada seorang budak ni sampaikan minta saya tolong temankan dia turun ke bawah. Sebab bila dia ni atas, dia ceritakan pada saya dia dengar suara nak tekan tingkat 3, orang di belakangnya kata tingkat 2. Sampaikan dia ni takut keluar dari lift, nak turun ke bawah, nak pulang tu. Dia jumpa dengan saya, kata, "Kak, boleh tolong tak kak? Saya nak balik." Dan dia ceritakan apa yang berlaku dalam lift. Saya hanya senyum dan saya pun tak nak cakap ni perkara biasa. Sebab takut dia nanti, takut dengan keadaan nak datang ke hospital untuk berjumpa dengan pesakit. Jadi saya kata, "Oh, mungkin salah tak?" "Tak kak, saya betul saya dengar." Saya pun gunung kata, "Oh, saya dah bertugas sini bertahun lama, tak pernah pun kena apa-apa." Kadang-kadang bila kita penat, minda kita akan bermain macam-macam bunyi. Jangan fikir bukan-bukannya. Temankan dia turun bawah. Dan selepas saya temankan dia turun bawah, budak ni dalam lift boleh ceritakan lagi. Katanya, "Kak, dalam lift ni kak, saya tadi naik, orang kata tingkat 2. Pendengar Ria 897. Dalam hati aku, ya Allah, budak ni pergi cerita dalam lift. Waktu tu lah bila saya nak balik, naik ke atas tu, nak pergi ke ward, katanya Azhar. Masuk dalam, saya sengaja tekan pintu, butang pintu lift terbuka untuk beberapa minit sebenarnya. Tengok kalau ada orang nak masuk naik lift dengan saya. Jenguk dekat luar, tak ada pun orang. Ya Allah, naik seorang pula ni. Tak apalah, tekan. Pintu tutup. Pintu dah tutup, saya dah tekan tingkat saya, lift on the way nak naik atas. Tingkat 2. Pendengar Misteri Jam 12, saya buat bodoh walaupun dah terkena beberapa kali, tapi setiap kali perkara ini berlaku akan rasa takut dan meremang sangat-sangat. Casey, pada suatu malam, ini yang saya nak ceritakan yang paling menakutkan dalam hidup saya. Ada seorang makcik ni yang dah duduk dekat hospital dah masuk 2 minggu, Casey. Makcik ni tidak pernah bercakap, berbual, melainkan cakap tak nak ataupun panas. Kalau tidak, dia akan diam baring dekat katil. Jadi pada suatu hari, makcik ni tekan untuk memanggil jururawat. Saya yang datang pergi dekat katil makcik ni, matikan signal dan saya tanya, "Cik, ada apa cik?" Makcik ni diam,
Tapi dia memandang ke arah tingkap di tepi katilnya. "Makcik ada apa? Makcik panggil saya." Casey, bila saya dekatkan diri saya dengan makcik, terperanjat saya dibuatnya. Makcik ni cakap dengan saya, "Tingkat 2." Casey, saya terkejut, Casey. "Makcik, apa makcik cakap ni?" Kemudian kepalanya masih pandang ke satu sudut, tapi matanya bergerak tengok saya sebelah kiri. Dia tengok saya, dia senyum. "Tingkat 2." Saya pun keluar daripada ward, pergi ke meja saya, duduk seketika untuk tenangkan diri. Kisah itulah situasi paling seram. Macam mana makcik ni boleh tahu hal ini berlaku, saya tak pasti. Mungkin benda tu berada dalam ward. Tapi pada malam tu hanya setakat itulah yang terjadi pada saya. Untuk pengetahuan Casey, hospital ni dah lama. Banyak kejadian yang menakutkan berlaku. InsyaAllah kalau ada peluang, saya akan tanya teman-teman yang lain. Akan saya kirimkan email kepada Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik, kiriman selanjutnya sementara saya nantikan panggilan dari anda. Yang ini datangnya daripada seorang pendengar. Dan sekali lagi peringatan pada semua, rancangan MJ12 hanya sekadar hiburan, 100% hiburan. Jangan kita percaya apa yang saya ceritakan 100%, jangan kita percaya. Dari mulut saya, kiriman email, bacaan daripada private message, semua kita anggap hanya sekadar hiburan. Saya tak nak anda percaya dan terlampau taksub hingga terikut-ikut dengan apa yang diceritakan. Mungkin kalau ada sesuatu yang ingin anda rujuk lah kepada yang pakar, bolehlah anda rujuk kepada pakar dan jangan tanya saya. Saya hanya sekadar pembaca dan penyampai untuk kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah selanjutnya ini yang ingin saya sampaikan. Yang ini datang daripada Kak Nolia. Kata, "Assalamualaikum Kisi." "Waalaikumsalam. Kakak adalah pendengar MJ12 dan kakak ingin ceritakan hal ini berlaku di kampung kakak di Kota Tinggi. Mungkin ramai yang tak tahu tentang satu laluan menghala ke Kota Tinggi. Kakak tak nak sebut nama jalannya sebab takut nanti mereka yang tak tahu jadi takut nak lalu dekat situ." Pendengar Ria 897. Begini kisahnya. Kalau lalu dekat jalan tu, kita dinasihatkan jangan berbuat bising. Kalau boleh, lalu dengan tenang, mulut pun jangan celupah sangat. Sebabnya akan berlaku dan boleh berlaku perkara-perkara yang tidak baik kepada seseorang ataupun mereka yang sedang memandu. Laluan yang disebutkan mungkin ada yang tahu. Siapa yang duduk dekat Kota Tinggi tahulah jalan ni sunyi, kiri kanan hutan Kisi. Bila lalu dekat jalan ni, janganlah kita buat bising, buka radio kuat-kuat, buka lagu kuat-kuat, terpekik-pekik. Jangan. Kita kena hormat, diam. Laluannya tak panjang sangat. Habis saja nak buat apa, buatlah, katanya Kak Nolia. Pengalaman yang kakak nak ceritakan, ini berlaku bukan pada diri kakak. Ini berlaku kepada seorang kenalan yang berasal dari Singapura. Janji keluar rumah akan sampai sekitar jam 9 malam. Bila telefon, dah pun masuk Casey. Tengok timing, okeylah, cantiklah. Dalam pukul 8 lebih 9 akan sampai. Pukul 9 tunggu tak sampai. 9.30, 10 tak sampai. Mana pula ni? Telefon, line putus. Rasa khawatir. Mereka dah pun masuk Malaysia. Bila tanya, memang tadi katanya dah sampai, nak singgah sekejap beli barang.
Jadi pendengar Ria 897, jam 12 tak sampai-sampai. Menjadi kuati. Kakak, kata Kak Nolia dengan suami, dengan seorang lagi lah. Pakcik ni pergi cari mereka. Pandu ke hulu ke hilir, mana ni? Tiba-tiba teringat tentang laluan yang dikatakan laluan tempat ni agak tempat keras. Jadi kami berhenti di sana, keluar dari kenderaan ketiga-tiga dari kami, berdiri dekat luar sambil ketiga-tiga membaca surah Ayatul Kursi, sama-sama membaca dan sama-sama berniat. Katanya, ya Allah yang Tuhanku, sekiranya saudara kami ada di sini disembunyikan, ketunjukkanlah. Jadi Casey, sedang kita berdiri sambil menantikanlah. Mungkin ada tanda-tanda. Tak ada Casey, lebih kurang dah 10 minit selepas kita membaca surah. Kemudian suami kata, baliklah, dah lewat malam ni sangat. Bila nak masuk dalam kenderaan, Casey tiba-tiba dengar tahu bunyi horn, orang tekan horn beberapa kali. Saya dengan suami dengan pakcik ni pun terpandang kiri kanan cari mana ni. Pendengar Ria, tiba-tiba dari belakang ada kenderaan lah Casey. Kenderaan high beam dan horn pada kami. Kenderaan tu berhenti. Saya dengan suami dengan pakcik tu keluar. Ini saudaraku. Alhamdulillah, ya Allah dapat jumpa. Saya pun tanya, mana korang pergi? Dah pukul berapa ni? Kata sampai pukul 9. Tanya saya kepada mereka. Mereka jawab, entahlah, dari tadi pusing, asyik tempat ni aja. Marah betul. Marah. Anak-anak dekat belakang dah gelisah. Yang depan pun bergaduh antara satu sama lain. Pakcik tu pun cakap, dah istighfar. Ya, istighfar. Ingat Allah. Tenangkan diri, tolonglah. Jangan marah-marah lagi. Kita dah jumpa, nanti kita ceritakan ya. Akhirnya mereka ikut kenderaan kami dari belakang. Sampai dekat rumah saya, mereka keluar, budak-budak dekat belakang dah tidur. Masuk bilik biar mereka tidur. Ibu dengan ayah saudara kakak ni berada dekat depan dengan pakcik ni. Kita ceritakan tentang laluan tu. Rupa-rupanya suami isap rokok dekat laluan tu, kemudian putung rokok dicampak keluar dari kenderaan begitu saja. Mungkin adalah penghuni, penunggu dekat kawasan hutan tu yang tak happy. Jadi mereka ni dikaburi. Sebab tu katanya pusing sampaikan give up. Nak balik pun tak boleh. Itulah bila kami berada di sana, kami membaca ayat kursi. Tiba-tiba dari mana muncul mereka dari belakang. Mereka horn sebabnya dari tadi mereka memandu, satu kenderaan pun mereka tak nampak. Begitu teruk sangat Casey. Jadi berhati-hatilah. Kalau kita berada dekat kawasan hutan-hutan, jangan buat sesuka hati kita. Kalau kita berada dekat kawasan tepi pantai, di tengah-tengah lautan, jangan sesekali buat suka hati kita, sebab itu bukan kampung kita. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Waktu sekarang 1.54 pagi. Seronok betul bila bercerita ni, ya, berkongsi pengalaman, baca satu kisah, satu lagi kisah, baca komen. Tiba-tiba nak dekat habis tugas saya ni. Itulah, cepat masa berlalu. Dan terima kasih bagi anda yang mendengar rancangan MJ12. Dan tadi kisah di manakah laluan yang disebutkan, sebabnya nama jalan pun dia tak sebutkan. Di Kota Tinggi. Takut pula nak pergi Kota Tinggi. Yalah, kita tak tahu di mana kita berada. Tahu-tahu kadang-kadang buka lagu terkuat sikit ke, berlonjat-lonjat dalam kereta. Jadi itulah kisah yang diceritakan oleh Kak Nolia dalam rancangan MJ12. Bayangkan dari jam 9 sampai jam 12, 1 pagi mungkin hilang. Tak tahu ke mana mereka sesat. Saya pun sendiri akan jadi marah dan juga akan hilang sabar. Jadi walaupun selamat keadaannya, benar ataupun tidak kisah yang dikirimkan, anggaplah semua hanya sekadar hiburan sahaja.
Kisah berikut ini yang ingin saya ketengahkan, ini datangnya daripada Dandy. Kata, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya pernah menjadi assistant, pembantu kepada seorang tukang obat di seberang, tak nak sebutlah mana ya. Kata Dandy, mungkin dari Malaysia, mungkin Indonesia, mungkin Brunei, mungkin, tapi bukan Singapura sebabnya kata seberang. Saya tak nak ceritakan tentang tukang ubat yang saya pernah menjadi pembantunya, sebab takut-takut nanti sesuatu yang tak elok berlaku. Tapi saya nak ceritakan tentang pesakit-pesakit, tentang customer-customer yang datang, yang hadir untuk berjumpa dengan tukang-tukang obat ini. Ramai yang jumpa ni bukan untuk menghilangkan sakit, tapi ramai yang ingin memberi sakit kepada orang lain. Masya Allah, kata Dandy. Dunia ini penuh dengan dendam. Ada yang suami datang untuk kenakan isterinya, ada yang isteri datang jumpa untuk kenakan suami, ada yang ibu mertua nak kenakan menantu, nak kenakan anak, ada kawan kenakan kawan, business partner kenakan business partner, macam-macam. Tapi ada juga yang ingin mendapatkan bantuan untuk diri sendiri, supaya disukai ramai, supaya kelihatan cantik, kelihatan kacak, kata Dandy. Antara perkara yang pernah saya saksikan dengan mata saya sendiri, pemakaian susuk. Dipanggil susuk besi. Besi ada jenis. Besi belian, besi emas, besi perak kata beliau, dan juga susuk belian pun ada yang dikenakan. Tapi susuk paling selalu digunakan adalah susuk emas. Si tukang obat ini akan masukkan satu persatu susuk ini di bahagian-bahagian tertentu, di muka, di tangan, di tempat-tempat sulit, kata Dandy. Selepas itu ada pantang larang yang tak boleh dilakukan, antaranya tak boleh makan buah-buah jenis-jenis yang sekian-sekian, tak boleh duduk di bawah jemuran, tidak boleh lalu di bawah pohon sekian-sekian ya, yang tak perlulah saya ceritakan panjang Dan Casey, antara dahsyat sangat, ada yang dalam tubuhnya sampaikan mempunyai 80 susuk yang telah pun dimasukkan satu persatu. Tapi bukan satu kali dimasukkan pada masa yang sama, dimasukkan satu persatu. Mungkin sekali datang masukkan 5, 6 ataupun 8. Masukkan lagi setiap kali datang, jadi sampaikan 80 susuk yang dimasukkan dalam badan seorang wanita ini. Sampaikan saat dia nak meninggal dunia, dia datang, keluarganya datang dengan dia, diangkat, diusung, suruh pakar ni keluarkan susuk. Begitu teruk sekali keadaannya, sebab tak boleh menghembuskan nafas terakhir, dan juga katanya di sini susah dan sukar. Datang jumpa dengan pakar. Pakar ni kata, boleh, aku boleh bantu, bisa bantu, kasih aja pengerasnya. Jadi dia cuba keluar, baca, tak boleh baca semua keluar serentak. Dia baca satu, dia tolak, mana dia letak, dia tahu. Dia tahu mana diletakkan susuk-susuk ini. Pada sesiapa yang memakai susuk, berhati-hatilah. Saat kamu dalam keadaan nazak, sakitnya memang amat perit. Keluarga yang datang minta bantuan itu ceritakan segalanya. Dia terpekik seperti orang dibakar hidup-hidup. Katanya, panas, tolonglah, keluarkanlah barang ini dari tubuhku, tolonglah. Begitu dahsyat. Anda bayangkan ini diceritakan, digambarkan oleh Dandy lah. Jadi si pesakit ni pada mulanya pelanggan pakai susuk sampai 80 dalam badan. Saat-saat dah terlampau sakit,
memudaratkan dan mungkin nak mengembuskan nafas terakhir tak boleh sebab terlampau banyak sangat susuk. Jadi dia ni kepanasan, seolah-olah terbakar panasnya, dan dia akan kata, panas, tolonglah, keluarkanlah dari badan aku. Dan dia akan garuk-garuk, kata dia ni. Bila si pesakit ni garuk-garuk tempat yang ada susuk sampai terkopek-kopek kulitnya. Kemudian dia garuk dekat leher sampai leher terkopek-kopek kulitnya dengan kuku. Sampaikan ahli keluarga harus ikat tangan supaya dia tidak garuk dan kopek dan berdarah. Sebab susuk itu tidak akan keluar dengan cara sedemikian rupa. Tidak. Kena datang pada tuan si pemakai. Si pemakai tahu caranya. Saya enggak tahu. Saya hanya pembantunya saja. Jadi bayangkan, Casey. Berhati-hatilah. Sebabnya susuk ni memang bagus untuk seketika. Tapi kalau nak mati, naas kamu. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Okey, saudara, nampaknya diam tak diam, cerita mencerita, mohon maaf lah tak sempat saya nak angkat tanpa panggilan. Ya, sebabnya hari ni email macam banyak pula Saya terpilih, selalunya saya pilih macam cun-cun lah Tapi kali ini email yang panjang dan lebih banyak lagi kisah dapat saya ketengahkan. Esok malam lah cuba dengan MJ12. Terima kasih kepada anda yang sudi berkongsi pengalaman. Jumpa anda esok malam dalam Geng Burung Hantu bersama dengan saya Casey dan Eddie. Harap Eddie cepat sembuh dari sakitnya. Tadi dah bersin-sin ni. Takut pula saya menyangkit nanti. Dia macam tu Minggu lepas saya sakit. Saya bersin, dia pula nyangkit. Sekarang ni dia nyangkit. Saya pula nanti kena. Bila nak game Jadi terima kasih sekali lagi. Dan jumpa anda esok malam. Dan terus bersama kami Ria 897 FM dengan segmen Ria Insomnia. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.